Okay, so hari ni saya nak bincang berkenaan satu topik yang melibatkan semua orang. Tak kisah you remaja ke, orang dewasa ke, orang tua ke. Topik ni melibatkan jerawat dan hormon. So bagaimana isu jerawat ni melibatkan hormon dan apa yang terjadi sekiranya hormon you umbang-ambing, dan juga apa yang nak buat untuk kontrol isu kulit yang selalu ada jerawat yang turun naik. So yang basic you kena faham, jerawat ni biasanya jarang attack kanak-kanak. Sebab kena faham, kanak-kanak yang belum sampai umur akhir baligh lagi, takkan ada pergerakan hormon yang sangat drastik dalam badan. Okay, so bila you dah sampai umur remaja, baru benda ni akan start. And this is where you feel that hormon-hormon ni akan mula naik. And antara hormon actually, mengapa hormon ni actually attack kulit, especially permukaan muka, bahagian dada ataupun back of your body lah, kat belakang badan ni, biasanya hormon ni akan mula naik. So ni I just buat satu keratan simple cut of the kulit ni, anatomy. Ni lah kulit dan I akan terangkan satu-satu. So inilah rambut ataupun hair follicle lah, follicle dalam bahasa Melayu. Dan inilah track kelenjar minyak. Dan inilah kelenjar minyak. And satu benda yang akan terbentuk dalam kelenjar minyak ni ialah sebum. Sebum ni dia macam minyak yang agak pekat sikit. So selalu kalau kita pergi kat buat facial nanti, dia akan picit-picit bahagian hidung, tepi-tepi hidung tu akan keluar putih-putih tu. Ialah actually minyak yang sebenarnya tertakung dalam ni. Bila dia picit, minyak tu akan mula keluar. And minyak ni sentiasa akan keluar pada permukaan kulit kita untuk melitup kulit kita supaya kulit kita nampak macam ada berkilat sikit. And fungsi minyak tu untuk protect kulit. Tapi apa yang berlaku, penglibatan hormon ni, masa time remaja, mungkin umur 13 hingga mungkin 20 tahun, sebum ni akan mula meningkat. Satu, kita kena faham kenapa dia meningkat is because of hormon. So apa hormon yang selalu kita melibatkan pembentukan sebum ni? So one thing, bila you capai umur baligh ni, there's one hormone called as DHEA. Nama dia dah dihydroepiandrosterone. Tapi tak payah dengar lah, tak payah fikir besar-besar pasal perkataan tu. Ingat je DHEA. And DHEA ni yang menarik ni, DHEA ni yang ada yang akan tukar jadi testosteron. And testosteron, daripada testosteron, dia akan tukar kepada estrogen. So testosteron ni hormon lelaki dan estrogen ni hormon perempuan. So bila banyak sangat hormon DHEA yang terbentuk, and time dia untuk tukar kepada testosteron lambat, and time daripada testosteron tukar kepada estrogen lambat, maka hormon DHEA ini akan jadi lambat banyak sangat dalam badan. Tapi hormon DHEA ni lah bagi hormon yang bagi saya ialah fire hormone. Hormon ni macam bagi you kekuatan, bagi you sangat aktif, bagi you sangat cergas and everything. So bila ada banyak sangat hormon DHEA, salah satu benda yang berlaku is hormon DHEA ni dia akan pergi attack dekat bahagian kelenjar minyak kita, and akan meningkatkan lagi banyak minyak ataupun sebum ni. Okay? So bila banyak sangat pembentukan minyak ni akan mula terbentuk dan akan mulalah naik kepada permukaan kulit. Kenaikan minyak tu tak jadi masalah as long as you bersih muka you sentiasa. Kalau you aktif bersukan, you pergi bersihkan muka and thing. Yang jadi isu biasanya ialah dua benda. Satu ialah kulit bahagian epidermis ni, ataupun kita namakan kulit yang paling atas ni ialah stratum corneum. Tak payah fikir pasal all these high tech terms, ingat je kulit ni semua mula jadi kering dan dia mula merekah, dia pecah. And dia pecah and dia akan masuk ke dalam semua rongga-rongga ni. Itulah satu situasi yang berlaku dan menyebabkan rongga ni mula tersumbat.
And bila rongga ni mula tersumbat, maka sebab tu bila you picit tu akan nampak lah macam whitehead. Dia akan ada pembentukan whitehead ataupun we call it jeragat. Jeragat kita namakan, jeragat putih. So dia akan actually block saluran-saluran ni. And bila whitehead tu tambah dengan bakteria, ni lah yang paling orang suka lah. Bila whitehead tambah dengan bakteria, dia akan jadi blackhead. So bila jadi macam hitam-hitam gelap ni, dia akan jadi blackhead. Okay, Dr. Sashi dekat belakang tengah gelap ni. Okay, so akan jadi pembentukan bakteria, and minyak ni nak keluar. DHEA ni lagi tingkatkan pembentukan minyak tu, and lama kelamaan kelenjar minyak ni akan mula membengkak. So bila dia mula membengkak ni, akan datanglah satu pembentukan sel darah putih. Darah akan masuk, white blood WBC we call it, dia akan datang, dia akan attack. Sebab tempat ni dah kira macam ada roadblock. Minyak nak keluar tak boleh, dia semakin lama semakin mengembang, ada banyak inflamasi, maka akan dapat, inflamasi ni akan mula naik, akan dapat acne. So acne akan terjadi. Okay, nanti siapa-siapa ada persoalan nanti I akan cuba jawab. So bila acne mula terjadi, dia akan mula naiklah pada permukaan kulit tu. Sebab kat dalam tu dah ada pembentukan nanah kat dalam. Okay, so akan jadi pembentukan nanah kat dalam tu. And apa yang terjadi kalau pembentukan nanah ni lagi dalam? Dia akan mungkin bentuk cystic acne. Dan apa yang akan jadi lagi? Dia akan jadi pustule. And this happens bila you pecahkan. Kalau you tengok selalu all this doktor pimple popper and everything, you akan nampak yang keluar tu macam kelabu-kelabu and everything, because ni semua ada banyak sel-sel yang mati semua kat dalam. Dia akan keluar dan bekas. So we have to understand this is how hormone actually affect the cell. Hormone punya function dia sepatutnya normal. Masa time teenager tu memang peningkatan hormon DHEA, testosterone, estrogen tu memang akan ada. So apa yang kita kena buat? First thing is kita kena faham beberapa benda. Pastikan kulit kita ni tak kering. Okay, not too dry. So kulit tu tak dry. So pastikan you pakailah moisturizer. Pastikan you bersihkan muka tu, you pakailah moisturizer dan sebagainya. And then second thing, kalau selalu sangat kerja dalam aircon, kita kena faham one thing, kalau you kat Malaysia, kelembapan ataupun kelembapan udara kat luar mungkin antara 50 hingga mungkin sampai 80% kalau betul-betul hujan. Tapi aircon kelembapan dia sangat rendah. And what happens is the aircon is dry, moisturization is low, it will dry the skin. So when the skin jadi terlampau kering, so bila katakan kulit ni rambut and then kulit ke atas tu sangat-sangat kering, the body automatically want to protect the skin from cracking, daripada merekah. So dia akan signal, buat lagi banyak minyak untuk selaput permukaan tu. And kalau ada banyak bakteria and tempat-tempat ni, because all the particle of sel-sel kering yang mati masuk dalam ni, dia akan menyebabkan semua tempat ni jadi tersumbat. And bila tersumbat, automatically acne akan datang. So there's a simple mechanism kenapa benda ni selalu terjadi kepada orang. So the cleanliness and the hydration tu kita kena faham. Sebab tu kalau kat Malaysia, baik you pakai moisturizer yang ada macam HA and everything, sangat-sangat bagus because dia akan lock you punya kelembapan. Tapi kalau you dekat negara macam Arab Saudi, kelembapan kat luar tu sangat-sangat rendah. They will not use a HA kind of moisturizer. Dia kena guna oil based punya hydration. Sebab tu mereka akan guna macam olive oil, argan and everything. Because dia kena rujuk kepada negara tu and the temperature outside. Because your skin is very sensitive to the environment. So negara-negara ada padang pasir,
negara sejuk, they will use a lot of oil base. That's why dia guna night cream. Dia akan guna macam water based kind of serums and everything for their environment. So understanding this is very important. And bila kita tengok kepada isu hormon and jerawat, so antara yang selalu kita tengok orang ada PCOS. Kenapa terjadinya? Bila PCOS, DHEA mungkin terlampau tinggi. Testosteron mungkin tinggi sikit berbandingkan dengan paras normal. Tapi hormon yang sepatutnya tinggi, estrogen, rendah. Ni untuk perempuan. Untuk lelaki pula, mungkin testosteron rendah, tapi DHEA mungkin terlampau tinggi. And benda-benda ni boleh berlaku kepada orang-orang yang suka mungkin cucuk steroid. And kebiasaan lelaki yang mungkin pergi gym, yang mengambil hormon-hormon seperti testosteron, suntikan, everything. Kalau mereka cucuk secara berlebihan, mereka akan dapat macam back acne, mereka akan dapat face acne walaupun umur mereka 40 tahun ke 50 tahun ke, boleh, sebab benda tu dah trigger semua kelenjar-kelenjar minyak pada permukaan badan mereka. So kalau kita tengok badan mereka, kalau tengok tengkuk, belakang badan ni back kan, semua akan ada acne kat sini, kat bahagian belakang ni. Ada orang akan ada acne dekat bahagian dada, tengah-tengah dada dan sebagainya. And also some can even have acne at their bahagian punggung pun. Okay, because of too much of injectables of this kind of hormone. So kalau nak buat benda-benda ni, please dapatkan nasihat daripada doktor yang betul, yang tahu macam nak manage benda-benda ni.